Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya PPP Christopher bertempat di Klinik Kesihatan Hulu Kelang bertarikh 5 November. Hari ini kita akan melakukan micro teaching 1 iaitu theory session berkenaan dengan tajuk diabetes mellitus iaitu DM dan ulcer kaki diabetik. Jadi untuk pembelajaran hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan pelajar dapat memahami hubung kait diabetes mellitus dan ulcer diabetik. Seterusnya menerangkan penjagaan ke atas ulcer kaki diabetik dan akhirnya diharapkan pelajar dapat mengenal pasti langkah pencegahan UKD. Untuk seterusnya aktiviti pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, pelajar akan didedahkan dengan gambar jenis-jenis luka UKD. Seterusnya, pengenalan berkaitan dengan diabetik mellitus dan ulcer kaki diabetik. Di samping itu juga kita akan menerangkan berkenaan dengan punca ulcer kaki diabetik kepada pesakit DM. Di samping itu juga kita akan menerangkan kepada pelajar tanda-tanda awal terjadinya ulcer kaki diabetik dan pengurusan UKD. Dan akhir sekali kita akan menerangkan cara mengenal pasti UKD dan langkah pencegahan bagi mengelakkan komplikasi. Okey, berikut merupakan kaki antara contoh-contoh kaki diabetik mellitus dan ulcer kaki diabetik lah. Untuk perkenalan kita pada hari ini berkaitan dengan diabetik mellitus. Okey, penyakit kencing manis atau diabetik mellitus merupakan penyakit di mana paras glukosa dalam darah adalah tinggi melebihi paras normal iaitu 4 hingga 7 milimol per liter. Jika paras gula dalam darah ini tidak dikawal, ia boleh menyebabkan banyak komplikasi yang mengganggu organ dan fungsi tubuh badan. Antara komplikasi yang terbesar bagi pesakit kencing manis adalah ulcer kaki diabetik sendiri iaitu UKD. UKD dihadapi oleh pesakit kencing manis yang tidak dikawal di mana kulit di kaki telah pecah dan tisu di bawahnya terdedah lalu menyebabkan luka terbuka. Okey, kita beralih kepada slide seterusnya iaitu punca ulcer kaki diabetik. Terdapat 3 punca ulcer kaki diabetik. Antara yang pertama iaitu neuropati. Neuropati bermaksud saraf. Neuro bermaksud saraf. Untuk pesakit UKD, neuropati terjadi jika terdapat kerosakan pada saraf, biasanya pada saraf kaki ataupun saraf betis, di mana kerosakan pada saraf ini akan menyebabkan kaki akan hilang rasa ataupun berasa kebas. Seterusnya yang kedua, punca yang kedua iaitu penyakit vaskular periferi. Vaskular periferi adalah berkaitan dengan saluran darah, di mana UKD ialah hasil daripada kerosakan saluran darah kecil pada kaki yang menyebabkan gangguan aliran darah kepada kaki. Yang ketiga pula adalah imunopati. Imunopati adalah berkaitan dengan sistem imun badan kita. Pesakit kencing manis lebih mudah terdedah pada jangkitan kuman kerana tahap imuniti badan yang rendah. UKD pada pesakit imunopati akan menjadi lebih teruk jika jangkitan kuman berlaku. Itu merupakan antara punca-punca ulcer kaki diabetik. Seterusnya kita akan beralih kepada pengurusan ulcer kaki diabetik. Pesakit kencing manis perlu memberi kerjasama kepada pihak klinik dan pihak hospital bagi membuat pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dalam masa setahun. Bermakna dalam setahun pesakit hendaklah membuat pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 2 kali. Seterusnya, mematuhi temujanji rawatan susulan untuk memantau paras gula. Kita ingin melihat jika ada kenaikan ataupun penurunan paras gula dalam darah kita. Seterusnya, penilaian kaki bagi pesakit diabetes setahun sekali dan memantau jika terdapat luka pada kaki, tidak kira besar ataupun kecil luka tersebut. Pesakit perlu melihat perubahan pada kaki seperti pada kulit, celah jari kaki atau jari kaki jika terdapat rekahan, warna, repuh, keles, kudis dan sebagainya. Dan pesakit terus
memantau jika terdapat discharge cecair ataupun nanah yang berbau busuk. Seterusnya, radang, iaitu di mana terdapat sakit, kemerahan atau bengkak terdapat pada kaki yang terkena UKD tadi. Apa yang tidak boleh dibuat oleh pesakit kencing manis yang terdapat ulcer kaki diabetik? Bagi penghidap UKD, apa yang tidak boleh dibuat ialah jangan mencuci luka dengan alkohol kerana alkohol mengandungi etanol. Etanol merupakan cecair yang kuat di mana jika diaplikasikan pada luka UKD, ia boleh memusnahkan tisu-tisu yang hidup lalu menyebabkan luka menjadi lambat sembuh. Seterusnya, penggunaan cara tradisional seperti herba ataupun ubatan kampung ataupun ubat selain daripada farmasi. Ini kerana cara tersebut mungkin tidak steril atau menyebabkan luka menjadi semakin teruk. Yang seterusnya, menggunakan kasut yang sempit di mana kaki pesakit adalah besar daripada kaki. Ini untuk mengelakkan kaki mengalami tekanan dan akhirnya berjalan berlebihan. Pesakit UKD tidak boleh berjalan berlebihan untuk mengurangkan tekanan. Cara mengenal UKD. Individu yang menghidap kencing manis akan mengalami luka pada kaki yang berbentuk callus hole, cone, callus, fissure, DFU with gangrene, dead tissue, slough ataupun unhealing below knee amputation ataupun unhealing BKA. Bagi pencegahan UKD pula, terdapat beberapa langkah pencegahan di mana pesakit haruslah melakukan kawalan diabetik seperti diet, pantau paras gula, bersenam, rawatan susulan di klinik dan hospital. Seterusnya, pesakit perlu menjalani ujian darah seperti HbA1c dan melihat kadar kolesterol dalam darah serta memantau berat badan. Berhenti merokok kerana dikuatiri asap rokok ataupun bahan-bahan yang di dalam rokok boleh menyebabkan gangguan pada aliran darah, dan kurangkan pengambilan alkohol. Bersihkan kaki setiap hari dengan air bersih dan sabun dan keringkan kaki dengan tuala yang lembut. Ini bagi mengelakkan luka menjadi serius jika dilap dengan kain kasar. Pemeriksaan kaki setiap hari menggunakan cermin. Lihat jika terdapat luka ataupun ulcer yang terjadi pada kaki. Sapukan lotion pada kaki untuk mengelakkan kulit terlalu kering. Seterusnya, pakai sarung kaki jenis yang menyerap peluh dan tukar setiap hari. Pakai kasut yang besar dan selesa bagi mengurangkan tekanan pada kaki. Jangan menggunakan benda tajam untuk mengasah kuku atau jari. Tinggikan kaki ketika baring untuk membetulkan aliran darah dari kaki. Iaitu maksudnya tinggikan kaki melebihi paras jantung. Tidak berjalan berlebihan kerana boleh menyebabkan geseran atau tekanan pada luka. Dan akhir sekali, datang ke klinik untuk mencuci luka. Okey, untuk rumusan kita pada hari ini, penyakit DM atau kencing manis menjadi semakin kronik dalam isu kesihatan di negara kita. Kesedaran dalam mengamalkan cara hidup kian berkurangan dalam kalangan masyarakat. Ini kerana masyarakat sedang menuju ke arah era kemodenan. Ulcer kaki diabetik oleh pesakit DM boleh mengalami komplikasi yang teruk seperti jangkitan kuman, pemotongan kaki dan seterusnya, boleh membawa maut jika tidak dirawat dan dijaga dengan betul. Setiap individu seharusnya memainkan peranan yang besar dalam menangani isu ini untuk mencapai tahap kesihatan negara yang optimum. Akhir sekali, kejayaan untuk mengurangkan risiko ulcer kaki diabetik akan dapat dicapai daripada kerjasama daripada semua pihak masyarakat, komuniti maupun pihak pentadbir.
Itu sahaja untuk micro teaching 1 kita. Kita akan beralih kepada micro teaching 2 iaitu demonstration. Kita akan beralih kepada micro teaching 2 iaitu demonstration session, di mana micro teaching 2 ini lebih kepada demonstrasi dressing bagi penyakit UKD iaitu ulcer kaki diabetik. Untuk hasil pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan pelajar dapat menghubungkaitkan penyakit diabetes mellitus dan UKD. Seterusnya, jenis luka UKD dan bahan yang sesuai digunakan untuk dressing. Dan akhir sekali, diharapkan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran dalam melakukan prosedur. Untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memperkenalkan berkaitan dengan jenis luka ulcer kaki diabetik. Seterusnya, pengenalan mengenai alatan yang digunakan untuk dressing ulcer kaki diabetik. Yang ketiga, pengenalan mengenai persediaan sebelum melakukan prosedur dressing. Keempat, kita akan menerangkan kepada pelajar mengenai pengurusan persekitaran dan penerangan teknik yang betul tentang dressing. Dan akhir sekali, kita akan melakukan demonstrasi dressing kepada pelajar agar pelajar dapat mengaplikasikan teknik-teknik mencuci ataupun dressing ini pada masa akan datang. Okey, kita akan beralih kepada pengenalan jenis-jenis luka. Berikut merupakan gambar-gambar UKD. Pertama, terdapat luka jenis callus. Callus lebih dikenali sebagai kematu yang biasa menjadi permulaan kepada UKD, di mana kematu ataupun callus ini biasanya berlaku di pelantar kaki, bercirikan penebalan dan pengerasan kulit kaki. Ia merupakan kematu yang bersaiz besar, banyak dan tidak sekata. Untuk yang kedua, jenis yang kedua iaitu cone. Cone lebih kurang dengan callus, tetapi cone lebih kecil dan bulat dan mempunyai mata. Seterusnya, callus hole. Callus hole ialah keadaan di mana callus yang luka membentuk lubang dan sempadan di antara tisu yang elok dan tisu yang mati. Ia biasanya berlaku di pelantar kaki. Untuk fissure pula, jenis luka fissure ialah rekahan ataupun perpecahan kulit yang terjadi biasanya di tumit kaki akibat daripada tekanan dan kulit kaki terlalu kering. Untuk yang kelima iaitu diabetic foot ulcer with gangrene ataupun DFU with gangrene. Gangrene bermaksud kematian tisu dan sel kerana terputusnya bekalan oksigen ke organ yang terlibat, bercirikan kehitaman ataupun lebih dikenali sebagai necrosis. Ia berbahaya kerana boleh menyebabkan gas gangrene yang disebabkan oleh bakteria Clostridium perfringens. Bakteria ini boleh merebak dengan cepat sehingga ke jantung dan otak yang boleh menyebabkan maut. Akhir sekali, terdapat luka jenis unhealing below knee amputation. Below knee amputation ataupun lebih dikenali sebagai BKA ialah pemotongan bahagian kaki di bawah paras lutut, hasil daripada komplikasi UKD yang terkena jangkitan ataupun yang tidak sembuh. Paras glukosa yang tidak dikawal atau yang boleh menyebabkan pemotongan kaki ini disebabkan oleh jangkitan bakteria yang teruk, menjadikan luka menjadi terbantut dan lambat sembuh. Okey, kita akan pergi kepada alatan untuk melakukan prosedur dressing UKD. Terdapat dua jenis dressing iaitu klasik dan moden. Kita akan beralih kepada klasik. Klasik merupakan bahan-bahan asas yang biasa kita guna di klinik-klinik kesihatan untuk mencuci luka, seperti dressing set, sterile water ataupun normal saline 0.9% dan paraffin gauze. Dan kita beralih kepada dressing jenis moden.
terdapat dressing jenis moden yang menggunakan alat-alat ataupun bahan-bahan yang menggunakan kos yang tinggi. Berikut merupakan risalah mengenai dressing cara moden, di mana di sini terdapat cecair dermasin seperti yang saya tunjukkan sini. Ini merupakan dermasin. Terdapat juga hidrosin. Fungsi adalah kurang lebih sama. Terdapat juga cardamin spray. Ini merupakan alat yang paling mahal dan efektif, tetapi ia mempunyai ciri dan kegunaan sendiri. Selain itu, terdapat Cavida gel, Duodam gel, Aquacel AG Plus dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut mempunyai kualiti sendiri dan cara penggunaan tersendiri. Okey, sebelum kita melakukan prosedur dressing, kita haruslah bersedia dari segi mental dan fizikal, di mana penjagaan luka UKD tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan khusus berkenaan dengan penyakit. Selain itu, proses dressing atau mencuci luka ini hanya boleh dilakukan oleh staf yang berkelayakan, mahir dan berpengalaman agar kesinambungan rawatan tersebut dapat diteruskan. Sebelum memulakan apa-apa prosedur, adalah penting bagi mengetahui jenis luka untuk kita melihat bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan semasa dressing. Persediaan yang rapi seperti penggunaan sarung tangan sterile, apron dan sebagainya harus diketengahkan. Ini bagi mengetengahkan teknik aseptik yang akan digunakan semasa melakukan prosedur dressing ini. Sentiasa membina hubungan baik ataupun repo dengan pesakit supaya pesakit dapat memberi kerjasama dan kepercayaan kepada kita. Selain itu, pastikan tempat dan keadaan yang selesa semasa dressing agar semua proses dressing dapat berjalan dengan lancar. Kita akan beralih kepada pengurusan persekitaran dan teknik aseptik. Persekitaran yang kondusif dapat memberi keadaan yang selesa sepanjang proses dressing dilakukan, seperti di dalam bilik berhawa dingin, dan elakkan tempat yang terbuka. Ini bagi mengelakkan pesakit dapat dielakkan daripada jangkitan kuman yang teruk. Amalkan teknik aseptik untuk semasa mencuci luka pesakit UKD, seperti tangan dicuci dengan 7 langkah pencucian dengan tangan yang betul. Kekalkan tangan di atas paras pinggang. Gunakan sarung tangan sterile dan apron. Tutup kipas sepanjang proses dressing dilakukan. Tanggalkan aksesoris seperti jam, cincin, gelang dan sebagainya, dan elakkan bersembang ketika melakukan dressing. Kita akan beralih kepada video tersebut supaya kita akan lebih dapat melihat gambaran jelas mengenai prosedur dressing bagi luka UKD dijalankan. Saksikan.
Terima kasih atas tontonan video tersebut. Penjagaan luka UKD ini bukanlah sesuatu yang mudah tanpa pengetahuan dan pengalaman. Kita sebagai anggota kesihatan ini seharusnya memberikan pendidikan kesihatan yang berterusan kepada pesakit agar mereka mempunyai kesedaran tentang penjagaan kaki. Akhir sekali, diharapkan segala proses pembelajaran kita hari ini dapat memberi kesan dan impak positif kepada pelajar perubatan, terutamanya kepada yang ingin melakukan prosedur dressing UKD ini. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.